diberi amanah untuk menjadi moderator kepada dua orang panel yang sangat istimewa yang kita jemput. Sekali lagi saya dengan ini menjemput Puan Sakinah Ramli, ibu kepada seorang anak yang istimewa, mempunyai 3 orang anak. Anak bungsu adalah seorang anak istimewa yang berumur 6 tahun, berasal dari Kedah dan menetap sekarang ini di Selayang. Ahli panel kita seterusnya ialah Saudara Muhammad Faizal bin Cik Yusof. Dipersilakan. Yang tak asing lagi, termasuk dengan saya yang sangat close, hampir dengan rapat dengan saya, selalu ada perbincangan berkaitan dengan isu-isu OKU. Beliau adalah jawatan kuasa hak asasi manusia Majlis Peguam Malaysia. Persilakan Saudara Faizal. Seterusnya dijemput seorang lagi ahli panel, iaitu Encik Muhammad Fakri Nur Afandi. Persilakan naik ke pentas. Encik Muhammad Fakri Nur Afandi berasal dari Al-Star Kedah, berlulusan ijazah sarjana Negeri Syariah dan Pengajian Islam. Mempunyai 3 orang anak, yang pertama lelaki 6 tahun, dia ada iaitu autistik. Yang kedua anaknya perempuan dan yang telah didiagnos dia ada ADHD, dan yang ketiga lelaki 11 bulan. Dan beliau terlibat bekerja di Institut Kajian Dasar sebagai koordinator projek yang mula melibatkan dia secara aktif dalam dunia autisma sejak 2012, serta membuka taska autisma yang pertama di Bukit Templer, iaitu taska autisma Ideas. Sudah tentulah banyak pengalaman dia Encik Muhammad Fakri ini untuk kita kongsikan perbincangan dan pengalaman saudara Muhammad Fakri. Kalau boleh, ya, ibu bapa, harapan ibu bapa tu bahawa golongan istimewa ni adalah mereka ni sepatutnya diterima dengan baik oleh masyarakat, bersama-sama dengan masyarakat. Yang itu yang harapan-harapan, yang apa yang hasrat-hasrat kita semua, termasuk hasrat ibu bapa, ya, anak-anak OKU ini. Hebat-hebat ni, Saudara Faizal yang mewakili ayah, yang mewakili ibu, yang saya teringat satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan uji seseorang itu melainkan mereka tu mampu dengan ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa Allah tahu bahawa ibu bapa ni mampu, ya, menghadapi ujian-ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang disebutkan tadi untuk mengatasi ujian dan cabaran itu kita kena redha. Saya bukan ahli panel yang keempat, ya, nanti jadi ahli panel yang keempat pula. Dia sangat menarik perbincangan ni. Jadi terus kepada saudara Faizal, seorang peguam. Di hadapan kita ni ialah Faizal yang terlupa saya nak sebutkan tadi. Beliau adalah seorang peguam yang kita rasakan bahawa untuk berjaya itu tidak ada walaupun seorang yang kekurangan ataupun OKU, tapi tak menjadi masalah atau halangan untuk menjadi seorang yang berjaya, dalam kerjaya, dalam pelajaran dan sebagainya. Ya, Saudara Faizal dah tak sabar menunggu. Ya, beliau memang terlibat secara langsung dalam perjuangan mengangkat hak OKU dan isu-isu OKU yang tak pernah putus, yang tak pernah putus semangat, ya, untuk memperjuangkan hak OKU. Sehingga saya juga kenal dengan beliau. InsyaAllah kita sama-sama nanti mengangkat hak dan martabat OKU dalam masyarakat. Soalan kepada Saudara Faizal, ya, sebagaimana kita sedia maklum, Faizal banyak terlibat dalam kumpulan massa, NGO yang sebut tadi kan, bahkan
Saudara Faizal ni dalam politik, ya, dalam hal OKU ni, boleh tak Saudara Faizal kongsikan bersama apakah sebenarnya pendorong kepada Faizal, ya, untuk terlibat secara langsung dengan hal-hal dan usaha-usaha murni yang sebenarnya yang dijalankan ini? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tetamu sekali, terima kasih kepada Ustazah Mariam selaku moderator, para tetamu, ahli panel yang saya kasihi, dan sahabat-sahabat seluruhnya yang berada di dalam dewan ini. Pertama sekali, sukalah saya mengajak untuk sahabat-sahabat seluruh yang berada di dalam dewan ini, marilah kita sama-sama memberi tepukan yang paling gemuruh kepada dua ibu bapa yang berada bersama saya sebagai panel pada pagi ini. Sebagai seorang anak yang dilahirkan cacat sejak awal, memang saya menyaksikan bagaimana susah payahnya ibu bapa saya membesarkan saya sampai ke hari ini. Jadi kalau kita nak cerita tentang perasaan ibu bapa ni, 2 jam tak cukup. Jadi yang tu kita sangat menghargai komitmen penganjuran pada program hari ini. Dan seterusnya saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Selangor yang amat berhormat Menteri Besar khususnya, sebab saya ni pada hari ini juga adalah mangsa banjir. Saya keluar daripada rumah saya pada hari Khamis hari itu, rumah jadi pulau, malam tu naik tak boleh akses masuk rumah. Jadi saya ucapkan terima kasihlah bagi pihak mangsa banjir. Kerajaan Selangor merupakan kerajaan paling awal memerlukan bantuan secara rasmi pada negeri Kelantan. Jadi amat sebab banjir pada tahun ini amat tragis. Jadi bila sebut banjir pada waktu yang sekarang kita saksikan, saya sebut pada kebanyakan rakyat, itulah takdir Allah. Bila mana-mana banjir ditakdirkan di suatu tempat, tak ada siapa yang mampu menghalangnya. Begitulah bila Allah mentakdirkan seseorang OKU, tidak siapa yang boleh menghalangnya. Apa yang boleh kita buat? Menguruskan ketidakupayaan yang berlaku. Macam mana kerajaan, macam mana masyarakat, macam mana seluruh manusia menguruskan ketidakupayaan, kecacatan yang berlaku kepada seseorang. Jadi pada pagi ini kita pada awal 2 panel menyebut hanya satu kategori OKU ya sahabat-sahabat sekalian. Walaupun autism, walaupun sindrom Down, hanya satu kategori yang baru. Di bawah learning disabilities, di bawah masalah pembelajaran. Dan kalau kita tengok lagi bawah LBD ada beberapa kategori yang lain lagi, sub-sub kategori dia. Dan secara umum dia OKU diwaktaukan di Malaysia setakat ini ada 7 kategori. Jadi kita boleh bayangkan macam mana kompleksnya isu yang didepani OKU, yang dianggarkan 15% oleh WHO dan Bank Dunia, yang dianggarkan di Malaysia pada hari ini, pada waktu kita bercakap ni 4.4 juta yang sehingga berdaftar lebih kurang dalam 509,000 yang ada. Jadi harapan saya kepada sahabat-sahabat yang berada di dalam dewan ini, balik daripada wacana ni, jangan sekadar rasa cerita kita sedap makan apa yang dapat makan kat sini. Apa yang lebih utama, kita meninggal 2014, kita meninggalkan 2014, 2015 akan menyusul masuk. Apa langkah kita yang seterusnya untuk kita mengupayakan OKU di Malaysia secara yang lebih komprehensif? Jadi perkara tersebut saya tagih kepada anda yang berada di dalam dewan ini, yang merupakan penggerak-penggerak utama pelbagai NGO. Boleh atau tidak? Tengok. Itulah bila mana di kalangan komuniti kita sendiri berhadapan dengan cabaran, apatah lagi bila kita keluar dengan masyarakat. Sebab Ustazah di luar sana, isu masyarakat terlalu banyak. Terlalu banyak. Sebab saya terlibat dengan hak asasi, terlibat dengan pelbagai isu masa.
dengan kepelbagaian isu masyarakat, isu OKU sebenarnya terlalu kecil. Jadi isu OKU terlalu kecil ni kalau kita tak mampu, kalau kita tak menyuarakan secukup-cukupnya, kita akan jadi ketinggalan dalam negara sendiri. Sebab ya sahabat panel dan ustazah moderator dan sahabat-sahabat sekalian, saya daripada kecil, daripada sekolah rendah, saya dipaksa oleh ayah saya untuk turut, untuk ikut dia dengan pelbagai program-program intervensi awal yang disebut oleh dua ahli panel kita tadi. Saya bertemu dengan pelbagai profesor, apa yang dia bincangkan dan saya tak faham langsung, sampai ke peringkat sekolah menengah dan universiti. Saya dapat pengalaman, dapat kongsi pengalaman bersama semua orang sebut. Semua orang kenal bila disebut nama arwah Profesor Datuk Dr. Ismail Saleh. Bila orang tanya, semua kenal Ismail Saleh, Dr. Ismail Saleh. Tapi tak ada ramai yang tahu betapa beliau menceritakan kepada saya bagaimana susahnya untuk mempengaruhi pembuatan dasar di Malaysia supaya menjadikan isu OKU ini satu isu yang bersifat inklusif dan bersifat komprehensif. Jadi pengalaman yang dikongsikan oleh arwah Profesor Ismail Saleh itulah yang menjadi pendorong utama antaranya kepada saya. Bagaimana beliau menceritakan di luar negara suatu sistem sokongan yang baik kepada anak-anak OKU, kepada ibu bapa OKU telah berlaku beberapa tahun, puluh tahun kebelakangan. Kita masih mencari-cari suatu sistem sokongan yang tuntas di Malaysia. Itulah bila disebut oleh Puan Sakinah tadi sebagai ibu, kemudian disebut oleh Ahmad Fakri, saudara Fakri sebagai bapa. Kita amat-amat mencari suatu sistem sokongan yang mampu membantu ibu bapa OKU untuk membesarkan anak OKU. Itu antara isu yang didepani. Jadi bila mana disebut, dikongsikan bersama oleh arwah Ismail Saleh antaranya, sejak tu saya menanam impian, menanam cita-cita untuk Malaysia satu hari nanti mempunyai suatu sistem sokongan yang baik untuk OKU. Sebab isu OKU ni sahabat-sahabat sekalian semua kita faham, bermula daripada kelahiran, daripada kanak-kanak, kemudian meningkat dewasa, kemudian meninggalkan alam keremajaan, memasuki alam dewasa, berhadapan dengan isu pekerjaan, kemudian berhadapan dengan isu bagaimana nak berumah tangga, membina keluarga, bermasyarakat, sampai OKU tu masuk ke bumi, meninggal dunia. Isu OKU akan sentiasa berlega di dalam kehidupan dia. Itulah bila mana kita membuat satu memorandum bersama OKU tahun 2012, iaitu kepada Suhakam. Semua kementerian agak terperanjat, agak terbangun daripada lena bagaimana setiap kementerian itu nak melaksanakan, menangani isu OKU yang lebih komprehensif. Semenjak itulah apa yang disebut oleh saudara Fakri tadi, bagaimana Kementerian Kesihatan telah mengadakan sistem intervensi walaupun tak menyeluruh. Mula diperkenalkan bagaimana Kementerian Kesihatan misalnya boleh membantu ke arah pengupayaan OKU yang paling basic. Jadi itu sahabat-sahabat sekalian, terutamanya kepada penggerak-penggerak OKU, kepada pembuat-pembuat dasar, kepada mereka yang terlibat di dalam penentuan keputusan, peraturan dan undang-undang, betapa isu OKU bukan satu isu yang terpencil. Isu OKU adalah isu yang besar. Walaupun OKU itu disebut sebagai minoriti, tapi OKU lebih ramai daripada orang asli di Malaysia. Itu antara perkara yang perlu disedari oleh masyarakat, perkara-perkara yang perlu disedari oleh para pembuat polisi, supaya kita satu masa nanti mampu menjadi sebuah negara yang disebut mesra OKU, disabled friendly. Maknanya kita mampu menjadikan bagaimana bila kita sebut tentang pengupayaan OKU, kita tak kata bila sebut pengupayaan OKU ini orang yang tak nampak boleh nampak, orang yang cacat anggota boleh berlari, orang yang pekak boleh dengar, anak autism dia jadi anak sempurna, bukan. Tapi
dia mampu, OKU yang pelbagai kategori ini mampu meningkatkan potensi dia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai suatu ciptaan yang terbaik. Itu janji-janji pencipta, janji Allah yang menciptakan manusia. Manusia ada ciptaan Allah yang terbaik. Walaupun dia seorang OKU, dia tetap ada kemuliaan dia. Dia tetap ada dignity dia yang telah Allah bekalkan. Walaupun dijadikan bersama dia ada kecacatan, telah ditentukan, memang Allah dah confirm ciptakan bersama kecacatan itu suatu potensi yang paling ulung berbanding ciptaan-ciptaan lain. Itulah bila mana kita menyebut sahabat-sahabat sekalian, saudara panel dan sahabat moderator, kita menyebut tentang pengupayaan OKU. Maknanya bagaimana kita nak menjadikan masyarakat seluruh dia memberi satu sokongan, ada suatu kesedaran di kalangan masyarakat bagaimana OKU ini dapat berfungsi secara manusia yang terbaik ciptaan Allah SWT tadi itu. Jadi itulah orang kata dorongan, antara dorongan yang menjawab soalan moderator tadi. Sebab sebagai OKU, alhamdulillah saya merasai keberetan hidup sebagai OKU. Kalau kita tak lalui pengalaman ini, kalau kita cerita dengan orang yang OKU, dia tak boleh nak faham, susah nak faham. Akhirnya dia kata kalau dia jadi OKU, dia tak boleh buat apa-apa. Itu antara yang saya lalui sendiri. Jadi hasil daripada kesusahan yang saya alami daripada kecil sampai ke hari ini, saya menanam impian untuk Malaysia suatu hari nanti menjadi sebuah negara yang mesra OKU, sebagaimana UK, sebagaimana Jepun, sebagaimana Amerika Syarikat. Sampai entah bila kita dapat, itu kita pulang kepada Allah SWT. Yang penting kita sama-sama berusaha, sama-sama mengatur gerak kerja, gerak langkah untuk Malaysia mampu mencapai ke arah negara yang kita sebut mesra OKU tadi. Itulah sahabat sebagai pembukaan pengungsian awal. Kita hanya ada satu pusingan. Sebab itu pusingan yang pertama ni perlu kepada maklumat yang sangat-sangat memberi input, yang beri manfaat kepada pendengar-pendengar kita, bukan saja di sini, malah insya-Allah di luar, yang mana saya rasakan bahawa kita dirakam dan kita hasrat kita ni, apa hasrat OKU ni disebarkan melalui YouTube supaya dia menimbulkan kesedaran masyarakat. Sebab itu sedikit saya tambahlah apa yang saudara Faizal sebut. Jom kita bangkit, jom kita sama-sama membangkitkan kesedaran masyarakat. Masyarakat mestilah inklusif OKU. Dan itu kerajaan juga berperanan. Yang saudara Faizal hasratnya di peringkat kerajaan Malaysia supaya mesra OKU. Dan yang sebenarnya kerajaan negeri Selangor telah menggunakan langkah. Tepukan untuk kerajaan negeri Selangor yang walaupun begitu, kita kalau boleh, yang biasa saya berbincang dengan perjuangan-perjuangan OKU ini, hasrat mereka ialah supaya mereka ini adalah sebahagian masyarakat, mereka dilahirkan sebagai warga negara dan mereka ada hak sebagai warga negara seperti mana warga negara Malaysia yang lain. Dan bukan mereka adalah satu kelompok masyarakat yang hanya perlu kepada bantuan-bantuan saja, perlu kepada sumbangan-sumbangan saja. Ini perlu diubah paradigma masyarakat kepada bagaimana mereka memandang OKU, termasuklah di peringkat pemimpin itu sendiri. Boleh atau tidak, tuan-tuan perempuan? InsyaAllah saya juga merasakan perjuangan kita yang sangat murni dan negeri Selangor akan mengurak langkah. Hujung tahun Januari tahun hadapan, dan seingat saya 3 Disember baru ini satu memorandum juga disampaikan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor, yang saya rasa banyak
InsyaAllah kalau dilaksanakan, Negeri Selangor lah yang menggunakan hasrat golongan OKU ni supaya ada sistem-sistem sokongan dan melonjakkan kehidupan OKU kepada yang lebih baik. Bukan ada panel yang tempat ya, tambahan maklumat supaya lebih semangat lagi sebenarnya. Bukan satu je kategori OKU, ada 7 kategori OKU yang kita perlu tangani atau kita perlu bantu. Jadi untuk seterusnya, masa kita yang terlalu singkat. Nama saya Ahmad Izzuddin Syamudin. Umur saya 15 tahun. Basic, orang cakap basic tu tak ada lah. Tapi macam saya kira lebih kurang kosong lah juga. Kalau setakat setting server macam tu, benda-benda biasa, benda-benda tengok internet tu ada lah. Kalau nak format komputer memang saya kosong macam tu. Banyak benda tu. Kalau tak, saya takkan nak dapat format komputer saya yang bermasalah macam ni. Ya, kalau sebab saya pun 15 tahun. Kalau anda semua umur dalam 20, 21 belajar kolej, takkan tak boleh buat. Saya boleh buat. Okay, 150 saya rasa tak rugi. Lepas tu 150 tu rasa berpatutan. Keuntungan saya beri panduan ni, macam saya boleh buat sendiri. Mungkin bila dia hantar kedai, mungkin dalam 3-4 hari kita akan kena tunggu. Takkan dapat cepat sebab ni saya tahu macam mana nak format. Bila dia minta tolong saya rasa dalam 2-3 jam saya akan buat benda tu siap. Lepas tu dia boleh buat sambung kerja dia yang tadi terbengkalai tadi sebab masalah komputer dia. Dengan cara itu saya dapat cari kelebihan back pocket orang cakap. Macam saya rasa si yang panduan ni 90-10 lah tadi.